tuan-tuan rahmati Allah, saya sebenarnya malas nak sentuh nak sentuh isu LGBT ni. Ada seorang sahabat saya, dia tanya, Ustaz tak pernah kan mandi LGBT ni? Saya kata mandi pondan pernah. Adalah 5-6 kali saya mandi pondan. Saya pun sebenarnya tak nak cerita pasal mandi pondan ni tuan-tuan. Satu benda yang sangat-sangat mengaibkan. Saya tak nak cerita kat tuan-tuan lah kat mana benda tu berlaku. Kita ambil ibrah kisah aja. Satu hari tuan-tuan rahmati Allah, saya dipanggil mandikan satu jenazah. Bila saya sampai ni tuan-tuan rahmati Allah, adalah satu kelompok dia jugalah. Dia bila pakai baju Melayu tuan-tuan, nampak macam baju kurung lah. Sebab bahagian dada besar semacam. Yang tua, yang muda semua ada. Bila saya sampai tu tuan-tuan rahmati Allah, saya masuk dalam lah. Saya tengok dokumen siapa meninggal ni. Tengok lebih kurang, tengok IC. Muka, selalu yang jadi pondan ni muka jambu. Jarang muka pecah jadi pondan tuan-tuan. Muka pecah kalau jadi pondan juga memang kena pecah lah lepas tu. Jadi biasa yang pondan-pondan ni muka jambu. Memang muka dia jambu tuan-tuan. Tengok muka, Allah Akbar. Bila saya masuk tuan-tuan, saya berlari keluar. Saya tanya sahabat-sahabat, ni jenazah muslimat ke muslimin? Muslimin Ustaz. Saya kata tu tadi nampak lain macam, minta maaf Ustaz, lupa nak bagi tahu. Yang Ustaz tengok kat luar tu geng-geng dia. Saya faham lah. Saya masuk semula tuan-tuan tempat mandi ni, tuan-tuan tengok memang bahagian dada tu besar sangat. Bila saya buka muka dia tuan-tuan rahmati Allah, tak sama langsung dengan kapnalan. Saya tanya pegawai forensik, doktor tu dah biasa dengan saya. Dia biasa bila dia buat bedah siasat tu, saya selalulah sembang-sembang dengan dia. Tanya ni kenapa. Dia bahagian patologi. Saya tanya, doktor ni kenapa ni? Kenapa muka dia jadi teruk? Teruk tuan-tuan. Muka yang tadi kalau dalam IC tuan-tuan tengok jambu, masa saya buka muka jenazah ni tuan-tuan, lebih kurang macam tengkorak berkulit. Tuan-tuan tahu muka tengkorak berkulit. Kalau tadi kita nampak lesung pipit, dah tak ada lesung pipit, yang tinggal lesung batu lah. Ni habis, dia ikut rupa tengkorak tu dah. Saya tanya doktor, kenapa ni? Doktor kata, saya tak tahu dalam bentuk ni. Tapi dia kata kalau falsafah perubatan Ustaz, kalau begini biasanya bila dia buat ubah suai itu secara melampau. Kadang-kadang mereka pakai botox, kadang-kadang dia nak buat pembentukan pipi, dia nak naikkan apa semua tu. Bila dia buat benda secara berlebihan. Ni kadang-kadang masalah orang kita, dia tak cukup sikit. Bila nampak pipi tu naik sikit, pergi buat lagi, pergi tambah lagi. Kadang-kadang penambahan tu yang mendatangkan musibah. Akhirnya dah selesai bahagian muka ni, saya turun sikit lagi. Masa nak turun yang bawah ni tuan-tuan, dia berdebar sikit. Sebab kebetulan waktu tu saya belum nikah. Jadi seram sejuk tuan-tuan. Tak biasa. Kalau yang leper ni biasa kita buka, ni yang luar biasa. Seram sejuk. Kawan depan tu dia sindir saya, dia kata, Ustaz, bukan orang lain, jantan Ustaz. Dia buka tuan-tuan, memang sungguh besar. Ikat pula dengan tali yang biasa kita ikatkan kapan tu, diikat. Saya kata kenapa sampai perlu diikat? Bila buka tali tu, dia ikat macam reben, tarik. Bila tarik tu tuan-tuan, tarik tali tu, pum, jatuh. Bukanlah jatuh ke bawah, jatuh ke tepi lah. Tuan-tuan jangan fikir jauh sangat tuan-tuan. Tuan-tuan punya imagine teruk juga. Dia jatuh ke tepi. Rupa-rupanya bila saya merujuk pada pihak perubatan, dia tembak silikon. Tapi overdosage. Bila silikon ni, bila dia tembak lebih, sometimes dia jadi rosak, sometimes dia jadi pecah. Sebab tu kalau kadang-kadang ada setengah orang tuan-tuan rahmati Allah, bila dia pergi buat badan, bila dia nak buat satu pembentukan yang luar biasa, injek. Biasa luar negara. Luar negara ni tuan-tuan, biasa bila dia nak buat badan, dia bodybuilder, bila dia tengok cara tradisional ni lambat, injek lah. Bila dah injek yang pertama tu biasanya cantik. Tapi kadang-kadang dia tak puas hati kan, dia nak benda tu lagi teruk ketul-ketul dia.
Injek kali kedua, kali ketiga. Tu yang kadang-kadang nampak buruk. Kalau tuan-tuan baca kisah-kisah bodybuilder ada. Satu tu di Kanada, tuan-tuan rahmati Allah. Dia buat tu sampai urat-urat ni pecah, tuan-tuan rahmati Allah. Akhirnya membusuk. Sama macam apa yang saya dapat depan mata. Turun lagi sampai ke bawah, kita tutup bahagian pusat, kemudian saya cek. Kita bukan nak tengok tuan-tuan, kita nak cek A sampai Z ini apa yang berlaku sebenarnya. Ataupun ada tak penampal, ataupun ada plaster ke, supaya kita mandikan dia dalam keadaan yang sempurna. Dah cek semua okey tuan-tuan, tiba-tiba ada 4 orang masuk. Dia kata, "Ustaz, boleh tak kami nak tolong?" Saya bila yang 4 ni masuk tuan-tuan, saya memang nak bagi tolong. Supaya dia orang dapat ambil ibrah, kebaikan. Dia orang boleh ambil pelajaran daripada benda tu. Bila dia dah tengok sendiri kawan dia mati macam tu, biar dia dapat ibrah. Tapi bila 4 ni masuk, saya duk rasa macam seram sejuk tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak apalah bagi. Bila mula nak mandikan ni tuan-tuan, tiba-tiba bau tu jadi lain macam. 2 jatuh. Allahu Akbar. Dah waktu tu saya rasa yang 4 ni datang tak jadi pembantu, dah jadi pembeban dah. Kami angkat 2 ni, letak dia ke tepi. Tak apalah, ada 2 lagi. Saya dengan sahabat ada bertiga, jadi kami berlima. Dah bersih semua tuan-tuan, kita buat proses yang kedua, istinja. Nak buang najis buang kan. Di hari tu saya mengelak lah. Kebetulan kawan dia ada kan. Saya tanya, "Pernah tak mandi jenazah?" Dia kata, "Saya pernah tengok bapak saya dulu, tapi saya tak bantu pun." Saya tanya, "Kenapa?" Dia kata, "Kan tak manis perempuan mandikan lelaki, Jahannam." Allahu Akbar. Dia duk perasan. Dia dalam bilik mayat ni tuan-tuan, dia duk perasan yang dia perempuan lagi ni. Allahu Akbar. Masa tu nak gelak pun tak boleh tuan-tuan. Saya pun kata dia, "Tak apalah. Yang sudah tu sudah." Saya kata macam ni lah. Saya pun tak berapa manis lah kalau saya mandikan perempuan kan. Adik saya ingat cik adik lah yang ni. Bila saya panggil abang, dia tak pandang. Saya panggil cik adik tu terus senyum. Senyum sampai telinga. Kau ajab tu. Dia grup-grup ni tuan-tuan, dia lupa diri. Adik dia pun pakai. Saya ajar dia pakai pun semua. Saya bagi tahu kat dia, kain putih ni, lalu di lubang dubur. Jangan jolok. Ada orang lama tuan-tuan, dia gulung kat jari, lepas tu dia jolok. Jangan. Sebab ada hadis menyebut bila kita menguruskan jenazah, kita urus dengan ihsan. Kita buat dengan penuh kelembutan. Jangan jolok. Saya pernah tegur seorang otai lah, orang lama lah. Sebab jarang kan, yang mandi jenazah biasa otai. Saya kata, "Pakcik jangan jolok. Sakit." Dia kata, "Mana ustaz tahu sakit?" Saya kata kat dia, "Pakcik tonggeng lah, saya try." Tak mau pula, dia tonggeng aku try. Kalau hang rasa kena jolok sakit, kawan tu sama sakit. Sebab tu, kaedah fiqh kata apa tuan-tuan? Nahwukum bizawahir. Kita berhukum dengan barang zahir je. Benda-benda kat dalam tu tak payah korek pi ya. Biar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya minta dia lalu. Bila dia lalu, yang pertama kain tu keluar tuan-tuan, ada najis tapi cair. Saya kata kat dia, buat sampai najis tu hilang. Okey, dia kata, "Okey ustaz, saya faham." Dia buat yang kedua, keluar najis tapi ada darah. Kami semua dah suspicious lah. Apa yang ada di dalam ni? Tunggu kain yang ketiga keluar tuan-tuan, ada darah, ada najis, ada ulat sampah. Saya kata ini ada satu di luar kebiasaan. Dia kata, "Macam mana ni ustaz?" Saya kata, "Kita kena tengok supaya kita tahu punca masalah. Boleh ke saya buka ustaz?" Jangan buka. Saya kata, "Aurat si mati tetap haram." Dia kata, "Saya dengan dia tak apa kot, sama." Saya kata, "Dah, sama-sama lelaki pun tak boleh, sama-sama perempuan pun tak boleh, kecuali pasangan." Dia tanya, "Habis macam mana ustaz?" "Kalau darurat tak apa, seorang je." Jadi dia orang kata, "Tak apalah, ustaz buka lah." Saya pun buka, tapi saya minta mereka beredar ke tepi sedikit. Bila buka-buka tu tuan-tuan, istighfar panjang saya. Sebab rupa-rupanya full modification.
Kereta Wira dah jadi Lancer. Batang berjuntai dah berubah jadi lembah beringin. Yang faham-faham, yang tak faham sudah. Dia tak boleh tuan-tuan. Tukar habis, potong habis dah. Yang mengerikan tuan-tuan bahagian potongan tersebut. Bila saya pergi balik jumpa dengan pegawai perubatan tu, dia kata memanglah tu punca kematian. Tempat operate itu dijangkiti kuman, kemudian tempat operate tu dia tak selamat, kemudian dia jadi menanah berulat dan sebagainya. Jangkitan kuman itulah menyebabkan dia mati. Asbab lah. Saya kata tengok, ini Allah tunjuk depan kalian. Kalau tak ambil ini sebagai ibrah untuk berubah, sampai bila-bila lah kalian duduk pada tempat kalian. Dah dua-dua tu pula pingsan. Panjanglah cerita.